Yang keempat, perkara-perkara yang mengharuskan buka. Yang pertama, sakit yang membahayakan. Ini sakit yang mendatang. Yang kedua, sakit yang diidap. Sakit yang mendatang, tengah-tengah bulan puasa, tiba-tiba kena COVID. Polanya di jenis COVID yang menggeletar. Walaupun kebanyakan COVID tak ada menggeletar, tak ada apa. Ini dia jenis COVID yang menggeletar datang. Makan ubat tapi COVID tak ada ubat. COVID tak ada ubat ya. COVID tak boleh contohlah, sebab COVID kalau tak ada ubat ya dan tak ada apa-apa tu kiranya tak boleh dibuat contoh sebagai penyakit lah. Ya. Tak kenalah tak tahu apa bulan puasa kena demam panas ke, dengan apa ke, bahaya yang dia kena ambil ubat dengan segera. Batal puasa. Semput pakai alat pam. Kan masuk obatnya dalam. Batal puasa, bukan angin tu saja. Kalau angin kau ambil angin, kau spray angin, kan ada obatnya. Ada obatnya tu kembang dadanya lapang, boleh bernapas kan. Umpamanya. Itu membahayakan. Harus membatalkan puasa, tidak berdosa, qada lah. Qada ya. Kita sudah bincang tentang syarat wajib puasa. Orang kalau sakit, sama ada sakit mendatang ataupun sakit idap, yang doktor dah bilang, doktor Islam dah bilang awak tak boleh puasa, dia puasa juga dan mudarat diri dia haram hukumnya. Banyak tahu orang-orang yang ada orang kita degil ya. Kalau tengah puasa, doktor dah bilang tak boleh, doktor Islam lagi bilang, pak cik tak boleh puasa ya, pak cik punya kencing manis tahun ini dah teruk, tak macam tahun lepas. Pak cik tak boleh puasa. Ya doktor. Puasa juga. Saya tak peduli. Tapi lepas asar saya melepik bagi aja. Macam nak mati kadang rasa. Tak apalah, mati pun dalam puasa. Mati dalam puasa, mati sedang berbuat dosa. Sebab yang mengatakan wajib puasa Allah, yang memberi sakit Allah, yang mengatakan jangan binasakan diri Allah. Maka nak bikin apa tak boleh ikut suka-suka. Haram hukumnya. Walaupun sah puasanya tapi haram. Haram ya. Saya teringat Habib Abdillah Jufri dulu ya, Habib Abdillah. Sangkok hitam tu. Alim sekali kan. Bapak sakit operasi jantung sebelum puasa. Maka dia tahulah dalam bulan puasa tu masih belum kuat operasi jantung kan bahaya kan. Saya tanyalah. Bapak suruh tanya. Kan orang tua walaupun ada hukum, deti hukum, adabnya ada guru tanya. Kau tanyakan ustaz macam mana bapak ni. Saya tanyakan ustaz, bapak kirim salam tepang tanya bapak ni lepas operasi jantung. Jadi puasanya macam mana? Kita expect, kita harap, kita jangkakan ustaz akan mengatakan, kena puasa ya, try. Tak mampu baru batalkan. Ustaz kan suruh puasa. Awal mula keluar daripada mulut dia, jangan puasa ya. Jangan cuba pun. Sebab dia tahu sakitnya operasi jantung pulaknya kan bahaya. Sampai kita tanya hukum tu maknanya masih belum pulih betul. Jangan puasa ya, jangan cuba pun. Itu awal mula perkataan. Jangan bilang cuba ya, uzur baru batalkan puasa. Ini sakit teruk, disuruh cuba terus, bukan batalkan puasa, batalkan nyawa lagi. Begitu ya. Tak lama dah bapak meninggal, yang selama berapa tahun mak pula sakit. Mak sakit pun tanya, ustaz, mak saya tengah sakit sekarang, apa dalam hospital ke apa, begitu baru keluar hospital. Dia tahu jangan puasa ya, sekali lagi disebut. Jangan puasa ya, jangan cuba pun. Sebab adatnya orang kita suka nak cubakan. Tapi ustaz ni tahulah sakitnya macam mana. Kalau sakit yang tak ada kena-mengena, kudis ujung siku, tak nak puasa lah. Orang Melayu bilang jauh dari nyawa. Jauh dari nyawa. Kudis ujung siku aja, anak tak puasa lah, anak sakit. Sakit apa? Alah, kudis ujung siku aja kok tak puasa, tak boleh, tak ada kena-mengena. Kita dah sebut tadi, kalau orang yang dia tak sihat, tapi sakitnya mendatang-datang, yang ada orang begitu kan, sakitnya datang-datang, kadang datang, kadang tak datang. Dia wajib puasa, wajib niat, wajib niat dan makan sahur semua. Dan apabila sakitnya datang, ya batalkan. Sakitnya tak datang, ya jangan. Kena begitu ya, kena begitu. Baik. Yang kedua ialah sakit yang tiada harapan sembuh, seperti dan membuat lemah dari puasa, seperti kencing manis, jantung dan lain-lainnya, sakit idap ya. Itu semua tu harus tidak berpuasa. Kerana apa? Tak masuk dalam orang yang wajib puasa ya. Kerana tiada kuasa untuk berpuasa. Tiada kuasa untuk berpuasa, tak ada daya untuk berpuasa ya. Maka harus tak berpuasa. Yang ketiga ialah yang harus berbuka sangat-sangat lapar ataupun dahaga. Kenapa? Dia tak pernah puasa di Afrika. Pula musimnya panas umpamanya. Panas, kalau dah musim panas dia Hadramaut subuhnya pukul 4. Maghribnya macam kita. Panjang, dah itu panasnya kalau malam 51 darjah. Siang macam mana?
Wah, dia tak pernah sampai ke Hadramaut. Loh, kok kepanasan gini sampai dah keletihan, kehausan. Harus buka puasa. Kerana kelaparan sangat, kehausan sangat ya. Seperti juga umpamanya orang travel nak pergi Mekah. Travel pukul 5 flightnya. Maghrib pukul 7. Berapa jam lagi? 2 jam kan? Tapi dia naik flight, dia tak nampak-nampak matahari terbenam. Negeri tengok jam dia dah pukul 7. Malaysia dah buka ni. Dia masih terang aja. Dan dia akan sampai Jeddah 15 minit sebelum maghrib. Belum habis pun siangnya. Allah, baik-baik lagi 2 jam nak buka, jadi lagi 7 jam nak buka. Boleh tahan? Boleh tahan, wajib teruskan. Tak dibatalkan ya. Tak dibatalkan. Tak tahan, dalam kapal terbang dah mula pening, dah mula perutnya tak betul, takut nanti sakit dan mudarat. Kerana tak tertanggung, batalkan puasa. Sebabnya bukan kerana safar. Sebabnya kerana apa? Tidak upaya. Tidak upaya. Tidak upaya. OQ. Dia jadi OQ. Orang kurang upaya. Begitu ya. Kemudian diharuskan berbuka dalam perjalanan safar sejauh 2 marhalah atau lebih. Rujuk kepada penjelasan pada syarat wajib puasa. Orang dalam musafir harus tak puasa. Tidak makruh. Tapi syaratnya apa? Safarnya, nombor 1, safar yang sama ada wajib, sunat ataupun harus. Safar makruh tak boleh, safar haram tak boleh. Dan safarnya ialah yang mengharuskan qasar, iaitu apa? Long distance, short trip. Perjalanannya jauh, tapi stay-nya di sana pendek, tak lebih pada 4 hari. Tak masuk perjalanan. Dalam perjalanan boleh harus. Dalam perjalanan harus. Baik, sampai tempatnya bercadang nak duduk di Terengganu 4 hari. 4 hari harus dia tidak puasa. Dengan syarat dia keluar rumah sebelum bang subuh. Sebelum bang subuh dia sudah keluar daripada mukim dia. Maka dia jadilah orang berpuasa. Kalau dia keluar rumah pukul 7, pukul 8 dah bang subuh, wajib dia dah puasa kan. Keadaannya ialah orang bukan musafir pada waktu subuh. Maka keadaannya orang mukim, orang mustautin. Maka dia wajib puasa. Dan puasa tu Ramadan, dia tak boleh batalkan, dia kena teruskan puasa. Dia kena teruskan puasa. Begitu ya. Jadi orang safar, kalau payah, mana afdal? Berpuasa ataupun buka? Tengok. Kalau tak ada apa-apa, pergi airport, flight pukul 12. Pergi airport daripada sini, naik kereta pun aircon. Pun bukan dia drive orang bawakan. Sampai airport pun aircon. Naik kapal terbang pun aircon. Sampai airport Jakarta pun aircon. Naik keretanya pun aircon. Sampai hotelnya pun aircon. Umpamanya ya. Ya. Ada payah, tak ada payah, afdal puasa. Tetapi kalau puasa, saya jadi tak tentu arah lah. Jalan pun oyang-ayang. Kalau puasa sampai baca pun salah, transit pun terlajak nak pergi Jakarta sampai pergi ke Timur-Timur, umpamanya lah. Tak sampai begitu. Dan kalau puasa sampai bingung, ambil beg pun tercapai beg orang, umpamanya lah. Umpamanya. Batalkan puasa lebih afdal. Gitu ya. Sahabat dalam perang, safar perang lagi. Ada yang puasa, ada yang tak puasa. Dan yang tak puasa tak tanya kepada yang tak puasa. Yang tak puasa tak tanya kepada yang puasa. Kenapa kau puasa? Kenapa kau batalkan puasa? Masing-masing tahu hukum masing-masing. Begitu ya keadaannya. Baik. Apa tadi kita bilang safar? Safar yang wajib, safar yang sunat, safar yang harus. Bulan puasa nak pergi Genting Highland pasal nak menguruskan macam mana nak sistem judi di sana. Dia pulaknya konsultan judi umpamanya. Dia pergi Cameron Highland, dia pergi Genting Highland. Harus tak dia tak puasa? Tak harus, sebab safarnya tu safar haram. Safar yang maksiat bis safar, maksiat dengan safar itu sendiri haram. Tak boleh. Safar yang haram tak boleh tidak. Safar yang makruh, contohnya apa? Nak pergi sana pasal nak apa? Nak import rokok, nak cari tembakau. Tak boleh. Safar yang harus, bulan puasa, nak pergi Melaka. Melaka tu di mana? Melaka. Nak pergi Melaka, nak pergi Alur Gajah. Kenapa? Dia pada 21 Ramadan, dia jual dodol paling enak dalam dunia.
pakai pulutnya pun pulut pilihan, santan pun santan pilihan, umpamanya lah ya. Wah, dodol dia paling enak sekali. Tak boleh dapat tempat lain. Dalam nak pergi Alur Gajah, harus tak ada puasa? Harus, sebab beli dodol hukumnya harus. Tapi tak boleh dengan sengaja cari can. Ayo kita pergi Alur Gajah, boleh tak puasa. Dah terlanjur pergi, cari dodol. Dodol tu buat alasan saja. Allah Ta'ala mengetahui lubuk kalbunya. Termasuk safar yang tak harus. Saya nak pergi KL. Ada ceramah. Bulan puasa orang panggil. Saya pun pergi travel. Harus tak saya tak puasa? Ceramah agama ni, harus tak? Bergantung niat. Kau semata lillah ta'ala nak dakwah, nak sampaikan ilmu, harus hukumnya tak puasa. Tapi pergi sana, dakwah ceramah, niatnya nak fulus. Halal tak? Tak halal. Fulusnya halal, tapi perbuatan awak tu haram. Kerana apa? Ilmu nak dijualnya dia. Ataupun pasal yang panggil aku ni orang besar, tak pergi aku rugi ya. Nama. Pokoknya tentang niat tu Allah Ta'ala sendiri mengetahui apa niat anda. Anda cakaplah sebetulnya. Bulan puasa nak pergi KL. Ada 3 ceramah. Ada 2 majlis khatam. Tapi sebetulnya niat yang betulnya iaitu apa? Nak jumpa girlfriendnya. Yang ambil yang kuliah yang apa semua tu, itu sampel saja, tampalan saja. Tampalan, camouflage orang putih bilang. Maka niat yang sebetulnya tu yang diambil kira. Dengan orang kau boleh bilang lah, oh saya pergi demi ini. Tuhan tahu apa niatmu. Ya, begitu ya. Jadi itu safar ya. Safar yang sunnah, safar yang wajib harus tidak puasa. Kita sudah bincang ya. Kemudian tua yang tidak berdaya untuk berpuasa. Tua ya. Tua ni tak tentu umur ya. Kadang 60 lebih dah tak kuat. Saya baru 50 lebih banyak dah tak kuat. Sembahyang pun atas kursi ni baru minggu lepas ni di repair. Dikerjakan betul-betul. Yang cocok sana, yang sedut di sini macam-macam. Di KL orang bikinkan. Acupuncture lain, bekam lain, urut lain, al-fasdu lain. Macam-macam. Digasak. Terus sembahyangnya dah boleh betul. Alhamdulillah saya bilangnya. Sembahyang dah tak pakai kursi lagi. Dah tak begitu. Walaupun masih keringkangan bangunnya tapi dah boleh lah begitu ya. Tua tak mesti ada had umur. Yang ada orang 90 masih kuat puasa. Yang ada orang 60 lebih dah tak kuat puasa. Tak ada penyakit tau. Tak ada darah tinggi, tak ada jantung. Tapi weak. Lemah. Lemah kalau puasa sangat lemah sekali. Bahaya kalau puasa. Maka harus tak puasa. Arwah mak saya meninggal umur 75. 3 tahun akhir hayatnya daripada umur 72. Penghabisan 73, 74, 75 tu tak puasa. 75 ni meninggal. Umur 72 dah tak kuat puasa. Nangis, mak aku tak kuat puasa, mak aku tak kuat puasa. Puasa menggeletar. Dulu bukan sakit tinggi dan kencing manis tak tinggi. Tak menggeletar, kepala bengal sampai tak itu batalkan puasa. Cuba tak boleh. Nangis asal bulan puasa nangis. Umur baru 72, tak kuat nak puasa. Arwah nyai umur 78, kuat puasa. Arwah nyai kalau makannya 2-3 jam sekali. Aku lapar. Ngapa tak bilang lapar. Aku lapar. Nanti kasih makan, masa akan masuk makan. Makannya sikit aja dah, wis. Bulan puasa, kuat pula puasa. Arwah mak saya tanya. Semua dah sebut dia arwah mak, arwah nyai ya. Kitanya belum jadi arwah tak lama ya kita ya. Arwah mak tanya, mak kuat puasa mak? Garang, arwah nyai garang. Mak kuat puasa mak? Bukannya aku pikul. Hoi. Kuat puasa 30 hari tak batal. Umur 78 ya. Kuat. Yang ada orang lagi tua lagi pun kuat ya. Arwah nyai meninggal umur 78 sampai akhir Ramadan tu yang dia sebelum meninggal tu masih puasa ya. Masih puasa ya. Kuat walaupun makannya 2 jam sekali tau. Bulan puasa dia letih aja tapi kuat puasa. Mak tanya, mak kuat puasa mak? Bukan aku pikul. Hoi garangnya. Begitu ya. Arwah mak tak kuat puasa. Itu berbeza orang tu. Kita dah nampak orang tua kita tahu ceritanya ya. Kita ni macam mana? Ni kita ni masih muda tahu, nanti dah tua kita tahu. Masih muda konon. Dia dah tua jugalah. Dah tua juga ya. Kadang-kadang kita dengar tau kawan-kawan bayi kita bilang, sekarang orang tua dah habis ya. Tak serah diri awak dah orang tuanya sekarang.
Takkan orang tua-tua tahun-tahun 70-an masih nak ada lagi. Dia dah balik terlihat tempat dia. Kita lah jadi orang tuanya, kok bilang orang tuanya tak ada sekarang. Ada. Ni depan mata saya ni. Ia kan tuek. Kok tak sedar tua. Kalau tua begitu ya. Kemudian wanita yang mengandung atau menyusukan anak. Okey. Wanita mengandung, menyusukan anak harus berbuka puasa. Namun, tengok sebab buka puasa. Kalau dia berbuka puasa, perempuan yang bunting ataupun yang menyusukan anak, kalau kita zaman dulu tak bilang mengandung ya, tegak-tegak cakap bunting. Tak cakap bersalin, cakap beranak. Tak cakap meninggal, cakap mati. Tak cakap khinzir, cakap babi. Begitu ya. Tepat-tepat bahasanya zaman dulu ya, tak ada aksen-aksen, tak ada nak begitu maka orang perempuan yang bunting ataupun yang menyusukan anak harus tidak berpuasa. Sebab kalau dia puasa sakit, kalau dia puasa badan jadi bisa, kalau dia puasa badan jadi kepala jadi bengal, harus tak puasa, tak kena fidyah. Pasal diri dia yang tak tertanggung. Tapi dianya sihat walafiat, tak apa-apa. Tapi kok tak puasa? Saya takut nanti saya kuat puasa baby saya kurus. Tak kalah kurus baby dalam perut nanti keluar babynya kurus, takut babynya tak sihat. Ataupun kenapa menyusukan anak tak puasa? Takut nanti susunya cair. Nanti anak saya tak kenyang. Alamak. Harus juga dia tak puasa, tetapi kerana lantaran nyawa lain, bukan nyawa diri dia, diri dia tu sihat, tapi kerana diri lain, dia kena fidyah. Kena qada dan kena fidyah. Begitulah kes orang bunting, orang nyusukan anak, Pak Haji kena pukul, kambing lemas, sama hukum. Apa dia Pak Haji kena pukul? Bulan puasa awaknya sihat tak apa-apa. Ada Pak Haji kena pukul dengan orang jahat. Awak nak bela, awak pula alamak. Kalau aku nak tolong, aku ni pun tak kuat. Aku nak menyelamatkan lah. Aku menyelamatkan, dia pun batalkan puasa, minum air, ambil pil kuat. Wah, dia pun tolong Pak Haji. Harus. Kerana nak menyelamatkan orang, harus dia tidak puasa, tetapi kena fidyah. Kenapa? Lantaran diri orang lain, bukan diri dia. Diri dia sendiri okey, kena fidyah. Begitulah juga bulan puasa banjir kilat. Wah, kambing Pak Ali hanyut. Biarkan hanyut kambingnya mati. Sayang, kesian harta orang. Dia pun berenang. Aku berenang ni masuk-masuk air punya sebab aku tak mahir berenang. Aku berenang nak selamatkan kambing. Harus buka puasa. Tapi kena fidyah, qada dan fidyah. Kenapa? Bukan untuk diri dia, diri kambing. Jadi kalau tanya apa persamaan antara orang bunting, orang menyusukan, Pak Haji kena pukul dengan apa tadi kita bilang, kambing hanyut. Sama hukumnya, iaitu persamaannya ialah kalau dia puasa harus batalkan puasanya. Namun kalau demi bukan nyawa dia, kena fidyah, ya. Begitu ya. Baik. Itu perkara yang mengharuskan berbuka puasa. Perkara mengharuskan berbuka puasa ya.